kedua pasukan, adakah pasukan MPSNC akan mencari cara untuk mematahkan pergerakan pasukan e-sport atau pasukan e-sport pula sebaliknya yang akan terus bersama-sama dengan kita bergerak masuk ke dalam lane of down untuk mendapatkan mata kemenangan yang seterusnya. Sekarang ni yang saya nak tengok adalah bila kita nampak Franco dia akan kacau pada bahagian jungle, tapi ini adalah Akai di mana taklah penting sangat untuk kacau jungle tersebut. Malichan kena hook, tapi again pada bahagian awal-awal game ni saya rasa dia tak bawa impact yang besar sangat dan kita tengok rotation daripada Red Esport dan sebenarnya sama juga dengan MPSNC di mana dua-dua Roma ambil mid dan dua-dua mid laner pergi kepada EXP. Dan Exot bersama dengan dan QT terpaksa untuk melalui jalan yang lebih sukar. Memandangkan level 2 sudah pun berjaya terdapatkan oleh Valentina. Jauh lebih selesa pastinya hero tersebut dengan pergerakan agresif. Namun Mal nyawa yang agak rendah terus ditumbangkan tanpa sebarang masalah oleh pasukan MPSNC. E3 yang menggunakan edit ini berjaya untuk mendapatkan satu tangkapan awal dan mendapatkan kill juga. Exot bersama-sama dengan Mal. Mereka perlu sedar, mereka kena main push dalam permainan ni. Ya, dan kita boleh nampak juga di mana MPSNC kali ini mereka yang gerak lebih proaktif di mana Malichan dah beberapa kali hit dia punya stun menyebabkan Hyde boleh terus gerak ke depan menggunakan dia punya Shadow Strike. Dapat beberapa hit yang bagus dan Red Sport mereka juga tak boleh nak lalu pathing yang sangat-sangat bahaya. Sebab tadi kita boleh nampak di mana Mal good job untuk mencuri gold crab tersebut, tapi Mal tadi juga lakukan kesilapan. Kenapa dia lalu arah situ, lalu yang perjalanan yang lebih bahaya dan lagi bila berseorangan. Lagi-lagi bila dia dah tahu yang bahawa di bahagian bawah pemain-pemain daripada pasukan Red Esport tak akan bergerak dengan aktif. Mereka terpaksa untuk bermain dengan jauh lebih pasif. Dan sekarang ni Emal cubaan untuk menunggu Y3, tapi Y3 seakan-akan dah nak capai level 4 lebih awal daripada QT. Tapi sekarang di kedudukan sekarang Exot akan dikejar, tapi ya hanya sekadar memancing sahaja daripada pasukan Red Esport, tapi Turtle akan diberikan tumpuan terlebih dahulu oleh pasukan Red Esport. Adakah pasukan MPSNC akan bergerak ke arah Turtle tersebut dan memulakan pertempuran di kedudukan Turtle, ataupun sebaliknya pasukan Red Esport yang sedang cuba untuk memancing pasukan MPSNC tiba di tempat kejadian. Ya, satu tangkapan Y3 dapatkan Mal, nyawa yang sangat rendah. Namun kali ini Turtle tak terlalu dipaksakan oleh mana-mana pemain. Walaupun pada pendapat saya, MPSNC seharusnya mereka dah boleh mula untuk mengambil objektif ini. Ya, lagi disebabkan Sony menggunakan akal, tapi kat situ Hyde nyawanya hampir dijatuhkan. Exot! Nampaknya Emal terus masuk sekarang cuba untuk mendapatkan mangsa seterusnya. Hyde telah pun digugurkan. Nyawa Emal sekarang yang agak rendah, tapi kita dapat lihat bagaimana Sonic terus menggunakan peluang yang ada untuk mendapatkan Turtle tersebut, tapi Emal dari agak rendah cuba untuk melarikan diri. Tapi tiada sebarang masalah, terus menari-nari sambil melarikan diri daripada terus dikejar oleh Sonic. Satu jalan yang mudah untuk Emal larikan diri setelah berjaya mendapatkan Hyde. Namun Exot tadi mungkin satu pergerakan yang dia ada untung dia. Kalau dia tak mati, dah bazirkan belum dari Malichan. Boleh untuk dapatkan Turtle dengan mudah. Tapi disebabkan dia mati, kurang daripada sudah nombor dan datangnya pula Zaf untuk memberikan bantuan tambahan dalam team fight tersebut. Tak dapat mereka Turtle. Satu kill pun cukup mungkin. Ya, ada beberapa kill yang agak hina lah dalam game ni. Kill kena mati dengan minion, kill kena dengan drop punya dinding, dan juga kena kill dengan ulti dia sendiri. Pedih, dia memang rasa pedih. Y3 berseorangan sekarang di bahagian bawah, tapi dapatnya belum terus dibuka oleh Malichan. Cuba untuk berikan bantuan yang bawah, tapi Y3 yang agak rendah. Y3 agak Kali ni boleh sebut ye. budak ni daripada hari semalam bermain dengan cukup suka untuk dijangka. 1 lawan 2, 1 lawan 3. Gerakan-gerakan yang sangat-sangat mengagumkan. Dan sekarang ni Ren QT cubaan untuk dapatkan kill dan berjaya. Kenapa awak puji dia? Silap saya rasa. Bila awak nak belajar dah caster dah lama dah. Bila kita puji orang, time tu lah dia mati. Okey. Saya dah faham sebab tu saya tak puji dah. Saya dah tak puji. Saya kecam. Saya kecam je. Okey. Silap lah tadi. Saya rasa dia dah balik lepas dia dah 2-1 tu. Orang kata kufur nikmat. Riz nak puji sesiapa ke? tak apa, risau. Okey. Sekarang kita tengok di mana Emal dia dekat dalam jungle MPXNC. Tetapi saya rasa macam walaupun Y3 mati tadi, tapi itu bukanlah kesilapan yang sangat besar. Itu adalah kesilapan yang boleh dielakkan. Tapi dia tak ubah state game ni macam mana. Dia bukannya macam disebabkan dia mati, hilang turret dan sebagainya. Ya, betul. Hai dah dekat dalam tu. Tranquility dah nampak mereka kat mana, dan nampaknya MPXNC mereka yang ada positioning yang lebih bagus untuk dapatkan Turtle dekat sini. Tranquility dan juga Mal. Kita kena tengok Mal boleh tangkap siapa atau tidak. Ya, tapi sekarang kita tengok bagaimana Y3 cuba Alamak! bukan yang ada, tapi nampaknya Y3 bukan Alamak!
ini, tapi Sonic terus memberikan tumpuan untuk mendapatkan tersebut. Tapi dari belakang, cuba untuk lihat pula bagaimana Mal tak boleh nak ke mana-mana, terus ditumbangkan oleh Ye. Red Esport perlu untuk periksa kembali apa yang mereka lakukan. Negative synergy. Itu bukan sedikit masalah. Itu adalah masalah yang besar. Petrify ke arah berbeza, tumpukan ke arah berbeza, tarikan ke arah yang berbeza. Dan sekarang ni Melboy dalam masalah. Ya, kita dapat lihat bagaimana Melboy tak boleh nak ke mana-mana dengan adanya heavy spin daripada Sonic yang terus melanggarkan kedudukan Melboy di bahagian atas. Tapi Exot dan juga Mal telah pun tiba di kedudukan top lane sekarang. Cuba untuk mempertahankan ini, cuba untuk mempertahankan tarik yang ada, tapi tak mampu untuk berbuat apa-apa, terpaksa lepaskan saja. Sakit-sakit kena curang lagi sakit bila teammate kita sendiri menyebabkan kita tak dapat kill. Ya betul. Susah bila ada orang-orang yang sukar untuk memahami cara kita punya pemikiran. Dia memang macam kawan di dalam lane of dawn, lawan kat luar. Ya betul. Terbalik cerita dia. Jadi lepas ni saya rasa kita kena tengok adakah perkara yang sama akan terjadi, dan saya rasa itu adalah antara momen yang akan diklip. Letaklah lagu Mr. Bombastic. Ya betul. Letaklah lagu Mr. Bombastic kat situ. Walaupun orang yang tak faham mesti rasa macam, oh tak apa, betul lah tu. Tapi orang yang faham sedar benda tu memang sangat-sangat tak betul. Kali ni hanya 2 kali hit. Tetapi 2 kali hit, 1 hit tu dia Negatif. dia negatif. Dia negatif. Jadi sekarang satu percubaan, Sonic macam ada bawa-bawa untuk tangkap, tapi Sebaliknya Sonic sekarang, heavy spin telah ataupun dibuka. Mal mungkin akan ditarget terlebih Exot dahulu, tapi Exot daripada belakang cuba berikan bantuan yang ada. Malichan, kita dapat lihat bagaimana belum terus dibuka untuk memberikan bantuan nyawa yang ada, tapi nampaknya sekarang fokus diberikan kepada Mal. Mal tak boleh nak ke mana-mana, terus ditumpangkan Melboy dan juga Exot di bahagian atas sekarang. Mungkin cuba lagi untuk mempertahankan tarik yang ada. Adakah disebabkan kita puji dia punya disiplin last game? mungkin juga kita puji dia punya tarikan-tarikan sebelum ni kan, menyebabkan pemain ini agak kurang menjadi rank QT. Ada percubaan untuk dapatkan menari bahagian tengah, tapi percubaan tersebut pada pengakhirannya memberikan padah kembali. Mal, saya tak rasa patut masuk ke situ. Ya, agak jelas Sonic ada di bahagian yang sudah pun ada, tapi sekali lagi tangkapan yang sangat baik. Mal terus ditumbangkan terlebih dahulu, tapi masih lagi sebab untuk dijatuhkan. Melboy cuba untuk gerakkan hadapan, cuba lagi untuk mendapatkan nyawa yang mungkin boleh dapatkan, tapi Melboy tak boleh nak buat apa-apa, terus tersekat dan digugurkan. Exot cuba untuk berikan bantuan di bahagian tengah ring. Kita cuba untuk masuk ke hadapan. Hyde mungkin akan dikejar. Zaf juga cuba untuk membantu Hyde untuk melarikan diri daripada pasukan Red Esport. Red Esport perlu untuk sedar kombinasi Franco Kadita mereka perlu untuk digunakan serentak, tapi kali ini Zaf Nampaknya damage dikukuhkan sangat besar. Emal tak boleh nak buat apa-apa. Dia dihukum begitu sahaja dengan adanya Blazing Duet daripada Zaf. Jadi saya speechless. Saya dah tak tahu nak analisis apa. Sebab gerakan-gerakan ini seakan-akan secara rojak. Iya. Terlalu dia macam keluarkan tanpa ada. Okey, dapat. Okay, jangan puji lu. Okey. Sebab tu saya cakap, combination Bloody Hand dengan Rough Wave perlu untuk dilakukan. Mal ada flicker Bloody Hand. Ya. Exot tadi ada ulti Petrify. Apa salahnya tunggu sebentar, tunggu sekejap untuk sama-sama masuk dalam war? Sekarang ni kalau kita tengok daripada segi item pun, Magic Resist daripada Cloud hanya datang daripada Tough Boots. Hanya daripada boots dia sendiri. Dan perbezaan yang besar sebenarnya adalah Exot level 8, Zaf level 11 pada waktu tadi, sekarang level 12. Jadi saya rasalah Red Esport dapatkan farm dulu, baru fight. Mungkin juga mereka boleh untuk lakukan pick off satu-satu. Tapi macam tadi, target tidak betul. Ya, betul. Cuma executionnya kena bersama-sama saja. Ya. Target yang sama, skill set dia keluarkan lebih synchronize. Emal di bahagian atas, cuba terapkan clearance tapi ditangkap. Tapi itu dia nampaknya pasukan MPSNC tiada suara masalah untuk tumbangkan Emal yang pada bahagian atas. Kita dapat lihat sekarang di game kali ini, pasukan MPSNC mereka dah tahu apa matlamat mereka. Mereka dah kukuhkan team fight mereka dengan lebih baik. Kali ini nampak macam ada yang 3, tapi bukan MPXN series. Betul. Sekarang ni boleh nampak di mana Red Esport mereka cuba untuk menang kat bahagian side lane. Kita nampak macam mana rank QT dihantar. Exot. Dari tadi free hit je pada Sonic. Exot. Nyawa Sonic tak gerak. Dia ada Exot. Saya dah ulangi perkara ini berkali-kali. Tak ada makna untuk gunakan strategi surprise attack ini kalau berseorangan, kerana
kita berhadapan dengan UB strats, berhadapan dengan strategi healing yang mana kalau gunakan satu skill set saja kepada seorang takkan cukup. Dia perlukan dalam 2 hingga 3 ultimate kepada seorang, barulah perkara tersebut mampu untuk berhasil. Jadi pelatihan Rough Wave dan juga mungkin Knockup Strike diperlukan untuk dapatkan satu kill. Sekarang ni pada pendapat saya adalah macam mana Red Esports, saya rasa mungkin mereka excited daripada game yang sebelum ni. Sekarang mereka kena sorak tapi Yetri terus pergi ke depan. Oh, sekali lagi takut Mas Melboy cuba lagi untuk putar kiri tapi tak balik go away yang ada tidak mampu tanpa apa-apa. Mal perlu dikejar sekarang, nyawa lagi mungkin akan didapatkan tapi pasukan MPSNC mereka akan terus memberikan fokus untuk mendapatkan lot yang pertama. Dan sekarang kita tengok macam mana Rank QT masih cuba untuk mendapatkan turret tapi dia ambil 2-3 turret shot. Dan sekarang ni Zaf dia akan free hit Rank QT. Rank QT boleh ke tidak lari dan nampaknya Exot cuba untuk mencuri lot. Tidak berjaya. Boleh ke tidak dia nak melarikan diri. Zaf pergi ke depan. Ya, kita dapat lihat sekarang Exot masih lagi cuba untuk melarikan diri tapi kita lihat bagaimana pasukan MPNC akan terus berkejaran dengan Exot. Exot cuba lagi untuk mempertahankan dia tapi dia ada sebarang masalah sekarang walaupun agak tertekan sebenarnya. Ya. Tekanan yang besar diberikan oleh MPXNC sekarang ke atas Red Esports. Dengan adanya lot di bahagian atas, clearance sebenarnya tidak begitu kuat untuk Red Esports mengharapkan kepada Mel semata-mata. Yang lain hanya mampu untuk melihat minion dan juga lot masuk ke dalam base mereka. Dan goal difference jauh ni. Dekat dalam kepala saya, kalau Mal dapat tarik yang bagus sendiri pun tak akan nampak cantik hanya disebabkan ada Akai kat situ. Betul. Jadi kalau dia dapat katakan Hyde ataupun Zaf sekalipun yang Zaf ada Purify jadi susah untuk ditangkap, Akai tu akan just masuk and then cancelkan damage dealer. Jadi dekat sini Red Esports mereka kena harapkan belanda yang sangat besar daripada MPXNC, bukan setakat kena tunggu hook. Tunggu hook pun saya rasa susah sebenarnya nak dapatkan menang kat team fight. Ya, kalau mereka nak menunggu peluang, ibarat menunggu keajaiban di sini bagi Red Esports. Namun sebenarnya kalau damage Mel sudah pun mencukupi, boleh untuk mereka hukum pergerakan BNC dalam sudut team fight. Tapi sekarang ini minion di bahagian bawah perlu dibersihkan terlebih dahulu. Exot dengan Rafwi. Ya, itu The Sonic FV Spin terus dibuka untuk melarikan diri supaya tidak ditumbangkan oleh pasukan Red Esports di pekarangan base mereka. Tapi kalau kita lihat tadi di bahagian bawah, pasukan MPNC mereka sedang cuba untuk mencabar pasukan Red Esports untuk keluar pada pekarangan base mereka. Tapi itu kita lihat bagaimana Ye cuba untuk masuk harapan, cuba untuk melakukan seorang player pada pasukan Red Esports. Tapi nampaknya inhibitor tarik akan diberikan fokus terlebih dahulu dan juga Ren QT yang akan digugurkan. Tapi di bahagian bawah sekarang MPSNC telah pun berkerumun di kedudukan perkarangan base untuk pasukan Red Esports. Mereka akan cuba lagi untuk mempertahankan kedudukan yang ada, cuba untuk mendapatkan kristal yang ada di depan pasukan Red Esports. Tapi Dua Emal dan juga rakan seperjuangan yang lain masih lagi cuba untuk mempertahankan kristal yang ada. Tapi kalau kita lihat pasukan MPSNC mereka masih lagi ingin meletakkan tekanan kepada pasukan Red Esports. Tapi itu dia Bellboy cuba untuk bergerak ke hadapan mencari kedudukan pasukan MPSNC. Tapi satu iron hood telah pun dibuka. Cuba untuk pakai satu dekat ke atas Sonic tapi Sonic cukup tebal. Kali ini Bellboy. Okey. Nampak ada harapan. Nampak ada harapan sekarang ni. Seperti apa yang saya katakan, Melboy kalau dia dapat satu kedudukan yang baik, kalau dia dapat satu item yang lebih tinggi lagi daripada sudut damage, pastinya dia boleh untuk berikan sesuatu. Dan dalam waktu ini MPXNC perlu untuk lebih fokus ke arah Melboy. Namun kalau cerita tentang nak berikan fokus pada Melboy, tak banyak hero yang mampu untuk bergerak ke bahagian backline kecuali Zaf saja. Dan kalau ada Wand dah untuk Melboy, tak ada masalah saya rasa. Tapi sama juga apa yang saya cakap tadi, di mana satu hook pun tak cukup. Tak cukup. Kenapa awak tak cukup apa ni? Tak cukup. MPSNC, kalau mereka belanda besar, baru Red Esports ada peluang. Dan kita boleh nampak tadi, memang sangat-sangat besar mereka punya belanda. Mereka overstay diorang punya welcome dan Exot dia untuk dapatkan Sonic. Tapi Sonic boleh melarikan diri. Ini Akai, dia keras. Tapi yang bagus, heavy spin telah digunakan. Ya betul, heavy spin sudah pun digunakan. Tapi lihat kedudukan daripada Ran QT. Ya, kita cuba untuk lihat pula bagaimana Ren QT sebaliknya berikan fokus untuk mendapatkan minion wave yang ada bahagian atas, manakala rakan seperjuangan yang lain akan berada di kedudukan lot pada kali ini. Emal nak cuba. Emal nak cuba. Nampaknya Sonic masih lagi mampu untuk mengunci lot tersebut tapi Emal akan digugurkan. Exot telah pun ditumbangkan. Melbourne masih cuba untuk mempertahankan diri tapi Melbourne tak boleh dapat apa. Sekarang ini Kemal. Tapi saya jangkakan kita dah nampak penghujung cerita untuk pusingan kali ini. Tengok Mali. Dia macam come on. Dah tahu kita menang. Tapi dekat dalam game ni, sementara pause ni, yang saya boleh cakap adalah macam mana Red mereka punya respon adalah macam mana, yes, dah tahu kita tengah kalah.
Tapi Ren QT bersama dengan Emal, mereka sentiasa cuba cari farm balik dekat kawasan yang di mana MPXNC tak push. Sebab kita nampak mereka berkumpul. Jadi kat bahagian bawah ataupun bahagian atas boleh dapatkan farm sedikit. Jadi dia macam slowkan sedikit game tapi macam tak cukup. Saya rasa ini bukan pause yang sepatutnya sebenarnya. Kerana mereka angkat tangan sebentar tadi, itu yang menandakan pause. Yang sebenarnya mereka bukan minta pause. Macam mana sekalipun kita chop masuk balik dalam game. Ya, Triple kill. begitu sahaja. Hanya tinggal Ren QT sekarang daripada pasukan Red Esports yang akan mempertahankan. Yang ni betul-betul pula. Okey, apa jadi ni? Lagi sekali tengok dekat area Mali. Mali buat apa tu Mali? Tak, yang ni kali ni Zaf. Oh, okey. Dan semua diam, semua macam kononnya kalau kita diam dapat dengar lah apa yang dia cakap. Betul. Macam apa Masing-masing. yang dia cakap. Masing-masing fokus betul. Kita macam cuba baca dia punya bibir. Tapi sebab dia tak toleh kat depan. Dia tahu apa yang kita cuba lakukan. Kita diam, dia cakap lagi perlahan. Kita cuba baca bibir dia tengok kat tempat lain. Kan ni tengok device tapi macam mana sekalipun, rasanya dekat dalam game ni agak tipis lah peluang kalau Red nak dapatkan comeback. Ya, peluang yang sangat-sangat tipis sebenarnya untuk mereka comeback. Kerana tinggal seorang saja pun, iaitu Ren QT yang mencuba untuk melakukan cutting lane sebentar tadi. Tapi minion dekat bahagian bawah banyak sangat tadi. Dan daripada timer kita boleh nampak 19, 26, 24, 27. Fakta menarik, kalau tak ada minion sekalipun 15 saat daripada bahagian tengah hingga ke base boleh sampai. Maknanya mereka ada lebih kurang 4 saat untuk menunggu minion bahagian tengah untuk sampai. Kalau mereka harapkan minion bahagian tengah. Tapi ceritanya bahagian bawah masih ada minion. Kenapa dari tadi berbual pasal makanan Okey, untuk audience tolong, kalau betul ada masalah lemak ke apa, tolong bagi sikit dekat kita orang. Semalam dah bau durian. Kita orang memerlukan. Ada Mr. Potato ni kita buka kan kejap lagi. Semalam saya dah buka banyak dah. Ya. Okay. Ya. Dah ke depan. Nak chop ke? Okay. Ready. Okay, standby untuk endkan game Riz? Tak. Oh, tak boleh lagi. Okay. Ya. Okay, ready nak endkan game Okay. 3, 2, 1, chop! Okey, sekarang pasukan PSNC akan terus memberikan fokus mereka pastinya untuk mendapatkan kristal daripada pasukan Red Esports. Dengan adanya perarakan lot pada kali ini, rasanya agak sukar sebenarnya untuk Ren QT bersendirian untuk mempertahankan kristal mereka. Kita cuba untuk saksikan bagaimanakah penamat untuk pasukan MPSNC ke atas pasukan Red Esports. Tapi itu dia, tiada sebarang masalah, sebaliknya akan terus mendapatkan kristal buat pasukan MPSNC. Dan benar sekali, MPXNC menyamakan kedudukan. Berjaya menafikan kemenangan mutlak, kemenangan bersih takkan dimiliki oleh Red Esports. 1-1, Negeri Sembilan kembali bangkit untuk perlawanan kali ini. Kita boleh nampak di mana kali ini match score adalah 1-1. Siapa menang dapat makan masak lemak. Masak apa? Ya Allah, fans jangan. Please. Selamat kamera tak tunjuk ke kita. Oh, Alhamdulillah. Kalau Nescafe ni jatuh kena keluar. Habis saya ambilkan dululah. Okey, itu Dia tadi. hilang momentum dia macam mana game tadi. Terus lupa dah. Tapi MPXNC yang berjaya untuk dapatkan momentum kembali dengan kemenangan mereka di pusingan yang kedua ini. Sekali lagi kita bincangkan NC dalam musim kali ini nampak antara pasukan yang sangat susah untuk ditewaskan daripada sudut mental. Jangan puji. Bukan saya nak cakap daripada sudut mental. Okay. Ini terkaitan dengan gameplay. Mungkin boleh? Kita puji disiplin rate, tengok apa yang jadi. Betul? Riz nak cakap apa? Rasanya bagi Riz nak Ada cakap. Gary yang puji. Kalau kita macam mana pasukan PSNC daripada minggu yang pertama sampai minggu yang ketiga, kita macam tak boleh nak agak. Diorang ni boleh go through ke tak? Tapi hari ni dia dah buktikan bahawa game yang pertama sebenarnya diorang cuma nak tengok macam mana pasukan Red Esports ni kalau lepaskan bagi main hero daripada hero yang bukan damage. Dan Bagus. Dia macam puji tapi tak puji. Dia macam soalan. Dia macam tak bagi statement. Dia bagi soalan. Bagi soalan perempuan memang complicated. Tapi kita akan sama-sama saksikan MVP untuk perlawanan sebentar tadi daripada pasukan MPXNC. Sekali lagi Zof yang dinobatkan selaku MVP dengan penggunaan cloudnya tanpa sebarang kematian, yang sentiasa berada di bahagian belakang dengan blazing duet yang besar. Saya tahu kenapa tadi dia dihukum.
Kenapa? Dah tahu nak menang, nak pause juga. Ya. Kenapa Zaf, Apa masalah? Kalau dia duduk situ tak buat apa-apa pun dah end dah. Betul. Tapi mungkin sebab dia marksman. Betul. So, aku lag nanti dia tak boleh push. Tak. Dia nak perhatian. Dia nak perhatian. Ini cara-cara nak dapatkan perhatian dan sekarang kita perhatikan. Game KDA dia 6-0-10, 84% kill participation. Jadi dia punya KDA, dia punya kill participation naik lagi dengan gol per minit 811. Gol per minit dia pun naik lagi. Betul. 6-0-10. Maknanya dalam team fight last tadi dia tak dapat satu kill pun. Mungkin sebab tu dia minta pause. Mungkin Dia macam asal langsung tak ada assist, ada something wrong ni. ada something wrong. Mesti ada sesuatu yang berubah. Okay, tapi apapun kita akan sama-sama dengarkan mic check untuk perlawanan sebentar tadi bagi MPX NC. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Okay. Allah, sorry. Santai. Sorry. Biar je orang-orang tu menjerit-jerit. Dah fikir. Elah. Kau lagi, Karita tak ada bateri kan? Tadi lu lawan hok. Ini lawan kali. Dah gigit bodoh. Dia gigit apa? Woi. Lu gigit apa? Lawak kali. Ada tetap. Geli. Kasih. Aku kena. Santai. Dah, tetel. Boleh tetel. Ni. Dapat. Dapat. Oi, nice bodoh Zaf. Gila orang kita. Bisa. Dapat. Mati. Woi! Aku ada. Santai. Wah. Mati lu dah. Jadi. Kubang. Sini. Boleh lari je. Ezot, where are you? Jaga. Dia bawa. Dapat. Menang. Dah. Menang. Rata dek. No beli. Mana ada pause? Mana ada? Tadi kau kat tangga dia. Bye-bye ya. Ya Allah Ali. Ya Allah Ali. Oh, Ren datang mid Ren. Mid Ren. Aduh. Apa? Nice guys. Mali. Semua dah dengar Semua dah dengar Bukti dah ada dah tadi. Bukti dah ada. Dia dah cakap dah. Kita tak minta pause, nak cakap bye-bye. Mungkin masih macam takkanlah nak tonting sekarang. Biasanya tonting dah habis game. Takkanlah tak angkat tangan ni bukan pause. Takkanlah. 15 minit game ni. Dah 15 minit. Kalau tak pause tadi. Masihlah 15 minit tapi 15 minit lagi pendek lah. Ya, tapi inilah dia itemization yang sudah pun dilengkapkan oleh pemain-pemain ini. Nampaknya draft lebih kurang sama Rizal. Tak banyak sangat perbezaan daripada sudut hero. Tapi jauh beza untuk Resport. Apa yang awak nampak tadi yang menyebab orang macam beza dia orang main first game dengan second game ni apa daripada sudut macam dia orang tak disiplin ke? Okey, Dia orang macam tak ada objektif ke? Kalau tengok daripada first game tadi dengan second game, macam yang Riz cakap tadi, sebenarnya Ren QT ni memang player yang boleh katakan main peranan. Oh. Bila dia punya kedudukan atau kita positioning dia tak boleh kata dia tak boleh nak initiate war tu, dia tak boleh nak hasilkan damage demi damage. No taste lah, no win. Yeah. No setup, no win lah untuk Ren QT. Betul. Sebab saya dah perasan dia pada game yang first tadi sangat cantik. Itulah. Sekarang ni kita tengok untuk MPX NC sebab untuk bahagian ni biasanya yes, kita akan berubah besar draft, kita akan berubah besar itemization, tapi jujur saya cakap, saya rasa macam that's not the problem dalam game ni. Sebab kalau kita tengok, okay, Starlium Scythe daripada Year 3, tapi saya rasa dia dapat lambat sedikit. Memang Idip sekarang ni memang sangat-sangat kuat. Dia nak 1v2 pada bahagian awal game, dia bukan problem yang sangat-sangat besar. Sebab daripada draft ni sebenarnya agak bagus daripada MPX NC, di mana ada banyak cara untuk jawab soalan yang dikeluarkan oleh Red Esports. Dan lagi mereka ada cara untuk disengage, damage juga besar pada bahagian mid game pergi kepada bahagian late game. Tapi lagi sekali saya rasa macam ikut apa yang kita nampak dekat sini, faktor dia bukan draft, bukan item, tapi buat apa tu? Buat apa? Cakap pasal benda tu, Mali berubah sekarang Betul. Sepanjang mic check tadi tak ada nice pun saya dengar. Betul. Semua boy saya dengar. Dia nak pastikan yang dia punya branding tak sama dengan DIS. Oh, dia tukar branding Dia betul-betul nak tukar branding. Dia tak nak samakan langsung. Dan sekarang kita tengok untuk Red Esports, kalau saya boleh cakap Tagalog, saya nak tanya kenapa pakai favor? Semua hero. Ya, rasa macam kalau pakai encourage tak pun dire hit. Betul, daya hit. Dire hit lagi bagus dalam situasi dekat sini sebab dia pakai assassin punya emblem. Sepatutnya damage early game dia okey, tapi kita nampak sepanjang game ini
Kalau Exot buat apa-apa, dia buat seorang. Kalau Mal buat apa-apa, Mal buat seorang. Melboy buat apa-apa, dia buat seorang. Ren buat apa-apa, dia buat seorang. Macam sekelip mata, diorang macam, you know my friend, Ya betul, jalan-jalan pun seorang, I benci you. masuk objektif pun seorang, pergi Semua- clear lane pun seorang, Semua-semua pun seorang. semua pun seorang-seorang. Ya betul. Dah boleh dapat dah sponsor baru. Kalau saya boleh cakap Melayu juga Boleh cakap Melayu? Awak tak boleh cakap Melayu juga? tak, saya nak cakap Franco dengan emblem support tu. Saya rasa macam mana kita tanya? Baik pakai emblem tank. Walaupun apa yang hujung tu Hybrid Region, bukan. focusing mark. Ya, focusing mark tu okay, make sense. Tapi kenapa base-nya support betul tak? Sebab saya rasa, ya betul dia ada HP Region tu, tapi kenapa tak common emblem? Mana pun ada juga. Ya betul. Betul Kan? Masih lagi ada Hybrid Region juga. Ya, yang tu saya setuju. Tapi dia pro player, kita ni siapa? Betul? Caster biar caster je lah. Ya. Tapi kita akan lihat statistik semuanya dekat pasukan Impact SNC. Damage taken ke, damage down ke, damage tower ke, total heal lagi lah sebab mereka main healer. Ya, damage taken pun. Ya, sebab mereka yang main dengan komposisi yang lebih keras dan juga mereka Ya, macam betul, tak betul, kisah mereka betul. gangster je tadi kan dengan healing-healing yang ada. Ya, tapi Melboy berjaya untuk lagi. Ini yang saya cakap, dalam game yang kalah sendiri pun Melboy akan keluarkan damage yang paling besar. Tapi saya punya jiran, dia pun nak cakap tak guna damage besar kalau kita mati. Jiran dia pernah cakap macam tu. Setahu saya jiran awak pernah cakap sesuatu juga kan? Kan pengajiran saya pula. Hah? Kenapa pengajiran Kita saya? kan sekali duduk Johor hari tu. Dia tak faham. Aduh. Dia tak faham. Awak punya setup dah cantik dah, tapi tak apalah. Sekarang kita akan tengok highlight ini dibawakan khas oleh Republic of Gamers, di mana Mal dia punya pathing macam tu agak bahaya. Seperti mana kita bincang tadi. Kemudian dekat sini Exot tidak berjaya untuk dapatkan kill. Kemudian Hyde keluarkan skill yang sama, walaupun Emma berjaya untuk dapatkan dia punya return kill. Dekat sini Yedris memangnya buat kesilapan di mana dia overstay dia punya welcome. Dia rasa macam boleh lagi ni. Kenapa yang satu yang jadid tu dia tak nak tunjuk? Tapi saya memang nak tahu juga. Tolong panggil Rose, tanya dengan dia, kenapa sebenarnya Okay. Exot tak nak tunggu Mal? Syarat-syarat dia, Red kena menang. Syarat dia kena menang. Jadi ada peluang interview tu. Boleh tanya, kenapa pakai favor dan kenapa tak nak tunggu Mal? Saya rasa macam kerugian yang besar bila gunakan rough wave tak ada peladihan, bila guna peladihan tak ada rough wave. Dan Emal dalam game ni dia macam tak tahu dah. Mungkin bila nak masuk team fight. Mungkin dia tak faham bahasa. Mungkin. Jadi communication tu masih belum fully on point lagi. Betul. Dan kita boleh nampak MPXNC mereka pun macam bila diorang dah salah skill sini, salah skill sana, dan just punish habis-habis je lah. Tak bagi ruang untuk bernafas. Kurang sedikit. Bagi ruang bernafas pun time pause. Waktu tu baru nak bernafas dah. Dan dekat sini pun tengok Melboy boleh keluarkan damage besar, tapi semua orang dah position dah macam tak apa-apa. Jadi Betul. dia sentiasa dikejar. Bukan itu saja, kalau kita nak determine daripada sudut positioning ni kan, kita boleh tahu daripada siapa mati dulu. Kita nampak tadi orang yang terakhir mati tadi Mal. Maknanya Mal orang dah last sekali dah baru keluar daripada team fight. Yang lain dekat depan sana. Mal sendiri pun lagi depan daripada Mal. Jadi mungkin perkara-perkara ini perlu untuk diperbaiki oleh Red Esports. Nampak pusingan pertama mereka ada momentum. Pusingan kedua secara tiba-tiba hilang. Mungkin disebabkan seperti apa yang diperkatakan oleh Riz dan QT perlu untuk dapat hero setup. Adakah tadi pembawaan Pakito itu sekadar untuk menghalang Yetri yang menggunakan Pakito?